Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi video kita yang keempat. Saya akan ajar tuan-tuan macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak upload video yang tuan-tuan rakam bersama dengan PowerPoint untuk dimasukkan ke dalam YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Untuk video yang keempat ni, saya akan gunakan platform YouTube dan saya akan tunjukkan macam mana tuan-tuan nak masukkan video dalam YouTube ni. Okey. Pertama sekali tuan-tuan boleh tengok dekat pertama sekali tuan-tuan kena login lah tuan-tuan punya YouTube masing-masing. Okey. Macam mana kita nak tahu yang tuan-tuan ataupun puan-puan dah login? Tuan-tuan tengok dekat atas ni. Okey. Dekat sini kalau tuan-tuan klik gambar, contoh dalam kes ni gambar saya. Okey, kalau tuan-tuan tengok nama saya keluar termasuk dengan gambar saya, bermaksud saya dah login. Okey. Kalau tuan-tuan tak login lagi, tuan-tuan boleh klik dekat sini dan tuan-tuan boleh login guna Gmail dan password tuan-tuan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan punya lah. Okey, guna masing-masing punya. So, nanti tuan-tuan akan nampak nama tuan-tuan keluar dekat sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak upload? Okey, kalau untuk upload ni, pertama sekali tuan-tuan nampak tak gambar video? Okey, macam handycam tu. Okey, tuan-tuan klik dekat sini. Tuan-tuan nampak tak upload video? Okey, upload video. Jadi dekat sini tuan-tuan klik upload video. Okey, klik upload video dan dia akan keluarlah. Dia akan keluar macam ni. Okey. Tuan-tuan kena select file. Okey, bermaksud select file tu tuan-tuan kena pilih lah dekat mana video yang tuan-tuan record tadi dan tuan-tuan simpan dalam tuan-tuan punya laptop, dekat C ke, desktop ke, dekat D ke ataupun dekat mana-mana pun. Okey, dekat external hard drive ke ataupun USB. Okey, select file. Okey, select file. So nanti tuan-tuan kena carilah dekat mana tuan-tuan simpan tuan-tuan punya video. Macam kes saya ni, saya save dekat download. Okey, saya klik video saya yang saya rakam. Okey, dan saya klik dan saya tekan open. Okey, klik dekat sini dan saya tekan open. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh pertama sekali ada step yang tertentu lah dan saya akan terangkan dalam video ni. Okey, pertama tuan-tuan kena renamekan balik tuan-tuan punya video. Apa saja yang tuan-tuan rasa perlulah untuk video tuan-tuan. Contoh bahasa Melayu tahun 4 ataupun bahasa Melayu tahun 5 ataupun bahasa Inggeris tahun 3 dan sebagainya. Okey. Macam kes saya letak test sahaja. Okey, description ni tuan boleh letaklah apa-apa penerangan mengenai video tuan-tuan ataupun tuan-tuan nak bagi tahu pada student tuan-tuan. Contoh, sila rujuk video ini untuk tugasan berapa-berapa pun tuan-tuan boleh letak dekat sini. Tak ada masalah. Dan maksimum dia adalah 5,000 aksara. Okey. So thumbnail ni tak perlu. Okey, playlist ni tak perlu. Okey, playlist ni tuan-tuan boleh pakai kalau tuan-tuan ada buat macam senarai. Okey, senarai video yang tuan-tuan nak kongsi pada pelajar tuan-tuan. Macam kita dengar kaset lah, video kaset radio, kaset lagu zaman-zaman dulu kan. Sebelah sini dah ada 9 lagu, sebelah sini ada 12 lagu. So sama juga playlist. Playlist tu bermaksud susunan video lah. Dalam kes ni susunan video. Okey. Dalam kes ni tak perlu sebab tuan-tuan dan puan-puan hasilkan satu sahaja. Okey. Audience ni tak perlu. Okey, untuk audience ni dekat sini tuan-tuan kena klik salah satu. Okey, yes, it's made for kids or no, it's not made for kids. Okey, dalam kes ni klik untuk no, it's not made for kids sebab kalau made for kids dia ada susah sikit lah nak setting dia. Okey, buat untuk no, it's not made for kids sebab apa nanti kalau klik ni dia punya arahan dia tak apa susah. Okey, klik no. Okay, no, it's not made for kids. And then click more option. Okay. Click more option. Nanti tuan-tuan nampak sini. Dekat sini tuan-tuan kena pilih lah bahasa lah. Dalam kes tuan-tuan dan perempuan ni kita letak bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu, Malay. Okay. Dekat sini recording date ni tarikh yang tuan-tuan rakam lah video tu. Okay, contoh hari ni 30 hari bulan
Okey, video location ni saya amat galakkan tuan-tuan dan puan-puan isi. Okey. Kenapa? Yang kalau kita isi location ni, dia akan meningkatkan lagi visibility kita punya institusi, lokasi ataupun sekolah. Dalam kes ni biasanya video location ni dia akan link dengan Google. Okey, apa-apa sekolah ke universiti ke yang ada dalam Google, dia boleh detect. Okey, contoh kita type nama sekolah Sekolah Kebangsaan Sungai, contoh Sungai, Sungai Kecil Ulu. Nampak? Dah keluar dah nama SKU. Okey. Klik, dia akan keluar kat sini penuh dan bila dia keluar kat sini, kategori ni dekat sini education. Okey, education sebab kita ini ada tujuan untuk PDPR. Jadi saya rasa education adalah pilihan yang terbaik lah. Dan kemudian tuan-tuan tengok dekat sini education, yang lain semua tak perlu usik. Okey, just next sahaja. Okey, tekan next. Okey, dekat sini pilihan ni yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan sebab tuan-tuan ada 3 pilihan. Okey, private, tuan-tuan dan puan-puan ada unlisted dan tuan-tuan ada public. Okey, macam yang biasa tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam handphone masing-masing. Biasanya kalau tuan-tuan boleh tengok channel masakan ke atau apa-apa video, biasanya depa buat public. Okey, bila depa klik public, satu dunia boleh tengok video tu. Okey, private ni biasanya private link lah, private link. Private link ni siapa-siapa yang tuan-tuan share private saja. Tapi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan ambil unlisted. Okey, unlisted. Kalau tuan-tuan tengok unlisted punya description, anyone with the video link can watch your video. Bermaksud link yang tuan-tuan berikan kepada pelajar tuan-tuan, hanya pelajar tuan-tuan dan puan-puan saja yang boleh tengok. Okey, dengan syarat tuan-tuan boleh share lah link tu. Okey, kalau private ni agak susah sikit sebab dia ada setting password dan sebagainya. Public ni mudah lah. Once tuan-tuan dan puan-puan klik public, tuan-tuan letak dia dalam YouTube, satu dunia boleh tengok tuan-tuan punya video. Okey, kalau tuan-tuan nak berkongsi lah, tuan-tuan punya kelas ke, bahan mengajar ke, tuan-tuan boleh share public, tak ada masalah. So, as long dia tak ada copyright issue lah. Okey, kalau ada copyright issue ada masalah sedikit. Tapi saya percaya kalau tuan-tuan buat tuan-tuan punya modul ataupun konten untuk PDPR, saya rasa tak ada masalah lah untuk share secara public. Okey, dalam kes ni kita buat unlisted dan kita save. Okey, bila save, nanti dekat sini, nanti dalam video yang seterusnya, video saya yang kelima, saya akan share lah pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan nak view dan juga share. Okey, sebab yang ni dia akan makan masa lebih kurang 10 minit untuk complete sesi ni. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah jumpa saya balik dalam video yang kelima. Terima kasih.